Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri bin Haji Abdul Rahman, pelajar PhD UNIMAS, Kota Semarahan, Sarawak. Saya juga adalah merupakan pelajar di bawah tajahan HLP KPM. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Kerangka Konsepsual Kepimpinan Pendidikan STEM, Tinjauan Literatur. Tuan-tuan dan puan-puan, semulakan dengan soalan, apakah pengenalan dan latar belakang kajian saya? Ya, permulaan istilah STEM ini adalah pada awal tahun 90-an di Amerika Syarikat. Pendidikan STEM ini adalah merupakan pendidikan bersepadu di Malaysia yang disokong oleh beberapa dasar. Dasar tersebut adalah dasar yang pertama, dasar 60-40 yang telah bermula pada tahun 1970-an. Dasar ini bertujuan untuk menyediakan murid meneruskan pengajian teori dalam bidang sains dan teknikal. Maksud 60-40 ini adalah 60% aliran sains teknikal dan 40% aliran sastra. KPM telah mensasarkan 60% pelajar untuk memasuki aliran sains teknikal. Seterusnya dasar yang kedua iaitu dasar sains teknologi dan inovasi negara yang telah diperkenalkan pada tahun 1986. Ia bertujuan mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang 2030. Akhir sekali, dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ataupun PPPM menyokong pelaksanaan pendidikan STEM melalui penyemakan semula kurikulum baru sekolah rendah ataupun KBSR dan kurikulum baru sekolah menengah KBSM kepada kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM pada gelombang kedua PPPM pada tahun 2016-2022. Melalui PPPM ini, inisiatif pengukuhan STEM yang berada di bawah ajakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Oleh itu, untuk memastikan inisiatif pengukuhan STEM dapat dilaksanakan dengan efisien, ia memerlukan kepimpinan yang berprestasi tinggi yang di setiap sekolah selaras dengan ajakan kedua PPPM, iaitu memastikan kepimpinan prestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Ini penting supaya segala matlamat dasar-dasar yang dirancang iaitu untuk menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan matlamat menjadikan Malaysia menjadi sebuah negara berteknologi tinggi pada tahun 2030 tercapai. Oleh yang demikian, apakah elemen-elemen kepimpinan STEM, kepimpinan pendidikan STEM yang perlu ada? Tuan-tuan dan puan-puan, permasalahan kajian. Pertama, isu-isu dalam kepimpinan pendidikan STEM kurang disentuh. Yang kedua, model kepimpinan sekolah yang berbeza iaitu dari segi pengajaran, pengagihan, transformasi, kurikulum, guru dan rangkaian. Dan yang ketiga, peranan penting yang dimainkan oleh pemimpin sekolah dalam menangani cabaran kurikulum dan memupuk kepercayaan terhadap program STEM. Seterusnya, untuk objektif kajian saya, yang pertama iaitu mengenal pasti elemen-elemen kepimpinan pendidikan STEM berdasarkan kajian literatur, dan yang kedua, membentuk kerangka konsepsual kepimpinan pendidikan STEM berdasarkan elemen-elemen yang diperolehi. Hadirin dan hadirat sekalian, tinjauan literatur kepimpinan pendidikan STEM. Avendano et al. 2019 menyatakan terdapat keperluan untuk menyediakan pendidikan STEM yang saksama dalam komuniti yang minoriti
seperti sekolah model khas K12 yang memerlukan pemimpin pendidikan STEM yang komited untuk melaksanakan amalan STEM yang adil dan saksama. Kajian daripada Hyde and Melbourne 2022 dan Velasco et al. 2022 mengenai pembangunan profesional berterusan guru STEM dan akses kepada rangkaian profesional serta faktor motivasi dan kepercayaan diri merupakan kunci utama untuk membangunkan pemimpin pendidikan STEM. Seterusnya, Murphy 2022 menyarankan amalan kepimpinan yang melibatkan hubungan komuniti, memanfaatkan sumber tempatan, memperkukuhkan guru STEM, mempromosikan nilai-nilai STEM dan menyokong pembangunan laluan STEM merupakan faktor penting dalam menjayakan pendidikan STEM, terutamanya di sekolah luar bandar. Dan akhir sekali, daripada Giger et al. 2023 yang mencadangkan model keupayaan kepimpinan STEM pengetua telah mengemukakan beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh pengetua untuk memimpin pendidikan STEM dengan berkesan di sekolah mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk metodologi kajian, kami telah menggunakan kaedah kajian Systematic Literature Review (SLR) sebagai satu protokol dalam menjalankan kajian untuk mendefinisikan skop kajian. Dalam memilih kajian empirikal yang sesuai untuk tinjauan ini, pendekatan dan analisis yang sistematik yang dilaksanakan adalah berpandukan dengan kaedah Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis ataupun PRISMA. Untuk carian artikel, kami telah menggunakan pengkalan data Scopus dan WHOIS. Ini selaras dengan cadangan dan saranan daripada Xiao dan Watson 2019 dan Duraj et al. 2017, iaitu bagi mengelakkan kelemahan menggunakan satu sahaja pengkalan data kerana kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Selain itu juga ia mengelakkan daripada berat sebelah berlaku dalam tinjauan literatur nanti. Seterusnya, kriteria yang telah ditetapkan semasa pencarian melalui pengkalan tersebut ialah bahasa, itu menggunakan bahasa, artikel menggunakan bahasa Inggeris. Kedua, tahun penerbitan artikel iaitu 2019 sehingga 2023, iaitu kajian 5 tahun yang lepas. Ketiga, jenis jurnal iaitu menggunakan jurnal artikel penyelidikan sahaja. Dan yang keempat, bidang pencarian iaitu pendidikan STEM, sekolah dan kepimpinan. Untuk analisis artikel itu, kami telah menggunakan analisis tematik daripada Brown and Clark 2012. Dan perisian yang kami gunakan ialah perisian Microsoft Excel untuk menganalisis dan mengenal pasti tema dan subtema. Langkah-langkah di bawah adalah merupakan kaedah PRISMA yang telah dinyatakan sebelum ini. Pada langkah yang pertama, kami telah mendapat artikel daripada Scopus sebanyak 23 buah artikel dan WHOIS 103 buah artikel. Untuk langkah kedua iaitu langkah saringan, kami telah menyaring daripada 126 buah artikel tersebut, 107 yang telah digugurkan. Untuk langkah yang ketiga iaitu kelayakan artikel untuk dinilai, sebanyak 19 artikel yang layak dinilai, namun ada 2 artikel terpaksa dikeluarkan disebabkan ianya bukan skop kajian. Dan akhir sekali, langkah yang keempat iaitu artikel yang dianalisis. Jadi setelah digugurkan 2, jadi hanya 17 buah artikel saja yang layak untuk dianalisis. Tuan-tuan dan puan-puan, hasil dan keputusan selepas analisis dibuat, terdapat 8 elemen
untuk kepimpinan pendidikan STEM. Yang pertama, iaitu amalan kepimpinan holistik. Yang kedua, pembangunan profesional berterusan dalam kepemimpinan. Yang ketiga, peranan dan sokongan pentadbir sekolah. Yang keempat, teori kepimpinan STEM berkesan. Yang kelima, kepimpinan pendidikan berkaitan budaya. Yang keenam, penglibatan dan kerjasama komuniti. Yang ketujuh, integrasi teknologi. Dan akhir sekali yang ke-8, pertimbangan etika dan sosial. Kesimpulannya, pertama, tema-tema yang dikenal pasti menekankan peranan penting sokongan kepimpinan yang berterusan, mengupayakan guru, pemahaman budaya dan pelaksanaan program secara strategik dalam kejayaan mengukuhkan inisiatif pendidikan STEM. Yang kedua, penyelidikan berkaitan pengaruh teknologi baharu dan persekitaran pembelajaran digital terhadap amalan kepimpinan STEM merupakan sumber berharga yang dapat membentuk masa depan pendidikan STEM yang lebih baik. Yang ketiga, memberi panduan kepada keputusan dasar dan memperkasakan pemimpin pendidikan untuk mencipta persekitaran pembelajaran STEM yang inklusif, dinamik dan berkesan dapat mempersiapkan pelajar untuk cabaran abad ke-21. Hadirin dan hadirat sekalian, tamat sudah pembincangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.